Dia ialah Odysseus yang telah menghabiskan lebih daripada separuh hidupnya berjuang demi rakyatnya. Selepas 20 tahun bertempur dari satu pertempuran ke pertempuran lain, dia akhirnya pulang ke tanah airnya, sebuah tanah yang kini diperintah oleh anaknya Telemachus yang tidak pernah mengenali bapaknya dan berdepan dengan situasi yang sukar. Barisan peminang yang ingin mengahwini ibunya dan merampas takhta adalah panjang. Walaupun dia mahu menentang mereka, Telemachus lebih bersifat diplomatik berbanding seorang pahlawan. Itu adalah kata-kata lembut untuk mengatakan bahawa dia seorang pengecut yang tidak mampu memegang pedang untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya melalui keturunan. Selama bertahun-tahun dia memerintah dengan cara yang lemah dan masalah telah terkumpul, sehingga ke tahap di mana para bangsawan mulai hilang sabar dengan kepimpinannya. Ratu Penelope berdoa setiap hari untuk kepulangan suaminya, tetapi tanpa sebarang berita dalam lebih 20 tahun, dia hanya mampu berpaut pada harapan dan janji-janji yang lelaki itu buat sebelum berlepas. Pada suatu pagi, Eurymachus yang paling muda dan kuat di kampung itu mencabar Telemachus dan mengajaknya bertarung demi takhta. Walaupun dia bukan bangsawan dan pertarungan itu tidak sah, dia hanya mahu memalukan raja itu yang cuba menyelesaikan konflik melalui dialog. Ketika itu, Antino muncul dan campur tangan. Dia tukang jahit kaya yang menenangkan Eurymachus dengan shilling lalu menemui Telemachus untuk mengingatkannya bahawa tidak lama lagi tiada siapa mampu menghalang perampas kuasa itu. Setiap hari bangsawan berkumpul di balai dan membincangkan ketidakcekapan mereka. Tak lama lagi kata-kata jadi ancaman dan seseorang mungkin melampau lalu membunuhnya. Itu akan membiarkan ibunya tanpa perlindungan. Mereka mesti segera memutuskan demi kedua-duanya. Pemuda itu mengenali Antinous dan tahu bahawa dia seorang lelaki yang baik. Dia mencari persetujuan untuk mengahwini ibunya dengan hujah bahawa itu adalah yang terbaik untuk takhta. Mereka tidak boleh membiarkan takhta jatuh ke tangan yang salah. Telemachus berjanji kepadanya bahawa dia akan memikirkannya dan beredar. Kemudian dia bercakap dengan ibunya yang tidak lagi dapat keluar dari istana. Setiap kali dia melawat pasar, dia diganggu oleh puluhan lelaki yang tidak membiarkannya tenang. Jadi dia telah berlindung di dalam biliknya bersama alat tenunnya. Telemachus memberitahu ibunya tentang lamaran Antino dan dia berkata akan memilih selepas menyiapkan tenunannya beberapa tahun ini. Walau bagaimanapun, dia mengakui bahawa Antinous telah menjadi kawan baik selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang menghadiahkan alat tenun itu kepadanya dan dia membekalkan semua bulu yang diperlukannya. Selain itu, dia seorang lelaki yang hormat berbeza dengan yang lain, jadi dia akan menjadi calon yang terbaik. Namun begitu, dia masih berpaut pada harapan bahawa suaminya akan kembali dan dia memegang kata-katanya. Apabila saya menyiapkan kain tenun ini, saya akan membuat keputusan. Sementara itu, seorang nelayan miskin menemui Odysseus di pinggir pantainya. Lelaki itu hampir mati, jadi dia mengangkatnya dan membawanya pulang ke rumahnya di mana dia merawat lukanya. Namanya ialah Eumaeus. Dan walaupun dia tidak mempunyai banyak harta, dia tidak berfikir dua kali untuk membelanjakan sumbernya bagi menyelamatkan satu nyawa. Satu falsafah yang tidak dikongsi oleh Hippotas, yang bertekad dengannya kerana menghabiskan apa yang sedikit yang mereka ada demi orang asing. Walau bagaimanapun, selagi Eumaeus kekal sebagai pemilik rumah itu, Hippotas dan Philetus harus menyimpan pendapat mereka sendiri, memandangkan mereka menetap di bawah bumbungnya. Itu adalah misinya, dan jika Tuhan-Tuhan telah meletakkan lelaki ini di jalannya, siapakah dia untuk menolak kehendak mereka? Pertama, dia akan menyelamatkan nyawa lelaki ini, dan kemudian dia akan membantunya melengkapkan takdirnya. Hippotas pergi dengan marah, menuduhnya sudah gila. Mereka sudah berhari-hari kelaparan, namun dia memilih memberi makan orang asing yang pasti mati. Itu mengejutkan semua orang. Apabila malam tiba, Odysseus terjaga dan menceritakan kepada mereka tentang pertempuran yang dilaluinya menentang orang Trojan. Bulan-bulan yang bertukar menjadi tahun memusnahkan kampung dan membunuh rakyat mereka. Ini dia yang terakhir daripada mereka yang pergi, seorang lelaki yang hancur namun tidak selemah sangkaan Hippotas. Katanya, tiada siapa di tanah itu mengingatinya, jadi tiada yang akan menghormatinya begitu. Sebaiknya dia mati di laut, mungkin ikan akan kenyang dan ubat yang dihabiskan Eumeo untuk menyelamatkannya masih ada. Setiap malam Penelope masuk ke bilik tenun dan memusnahkan kerja yang dilakukannya pada hari itu adalah strateginya untuk mendapatkan lebih banyak masa yang membolehkannya terus memberitahu para peminangnya bahawa dia akan membuat keputusan apabila dia menyiapkannya.
Pada suatu pagi, Telemachus melawat datuknya untuk memintanya kembali ke istana dan membantunya menguruskan bandar itu. Tetapi orang tua itu tidak lagi berguna, pikirannya sudah dikuasai oleh demensia, jadi adalah satu kesilapan untuk menyerahkan nasib apa sahaja kepadanya. Dengan janji untuk mendapatkan berita tentang bapaknya, Telemachus meminjam bot daripada Antinous dan beredar mengikut laluan yang diambil oleh bapaknya bertahun-tahun yang lalu. Pemuda itu pergi tanpa restu ibunya, dia terdesak dengan situasi semasa. Penelope mendapat tahu terlalu lewat, anaknya telah pergi. Antinous menjelaskan tujuan perjalanan itu dan menawarkan bantuannya, tetapi hanya jika dia menerimanya. Antinous bertindak dengan hormat, sedar bahawa Penelope seorang wanita yang tegas dan tabah yang tidak akan tunduk kepada kaedah yang digunakan oleh pesaingnya. Walau bagaimanapun, dia tidak menolak idea untuk membunuh Telemachus apabila tiba masanya. Lagipun, dia seorang lelaki yang penuh perhitungan yang tidak mencapai kedudukan bangsawan dengan melayan semua orang dengan rasa hormat yang sama seperti yang ditunjukkannya kepada wanita itu. Beberapa hari kemudian, berita tentang kematian bapa Odysseus tersebar di seluruh pulau. Odysseus menghadiri pengebumian itu dari jarak yang selamat. Dia masih belum bersedia untuk mendedahkan dirinya kepada rakyatnya. Dia akan menunggu sehingga dia mempunyai kekuatan yang diperlukan untuk berdepan dengan para perampas takhta. Apabila dia melihat istrinya dari kejauhan, setiap serat tubuhnya mendambakan untuk memeluknya, tetapi sekumpulan lelaki muncul. Mereka adalah para peminang yang menuntut Penelope untuk membuat keputusan. Mereka berhujah bahawa ini bukan sahaja akan menyelamatkan nyawa anaknya, tetapi juga akan memberi harapan kepada rakyat, memandangkan tiada sesiapa yang percaya bahawa Telemachus mempunyai keberanian untuk memimpin. Kesabaran mereka semakin habis dan kabar angin mengatakan bahawa Telemachus telah melarikan diri, meninggalkan ibunya. Ini bermakna takhta itu tersedia untuk sesiapa sahaja yang memutuskan untuk mengambilnya. Walau bagaimanapun dia tetap tegas, dia mengingatkan mereka bahawa dia masih ratu dan mereka mesti menghormatinya. Dia berjanji kepada mereka bahawa dia akan memilih suami apabila dia menyiapkan projeknya pada alat tenun itu yang dia rancang untuk gunakan semasa perkahwinannya dan hampir disiapkannya. Apabila mendengar perkara ini, Odysseus membuat keputusan untuk kembali ke istana, tetapi tiada sesiapa yang mengenalinya. Hanya anjingnya Argos yang mengenal pasti tuan lamanya dan menyambutnya. Malangnya, ia mati beberapa saat kemudian. Nampaknya satu-satunya misi Argos sebelum mati adalah untuk melihat tuannya buat kali terakhir. Odysseus masuk ke dewan umum istananya tetapi tidak mendedahkan identitinya. Dia berjalan di sekitar tempat itu dan meminta sesuatu untuk dimakan, mendakwa sebagai seorang askar lama dari perang Trojan. Lelaki yang hadir mengejek orang tua itu dan membaling makanan serta wain ke mukanya, kemudian memaksanya untuk bertarung menentang lawan yang 3 kali ganda beratnya. Walaupun dengan kekurangan itu, Odysseus membunuh gergasi itu dengan satu serangan sahaja. Dia pergi dengan rasa kecewa melihat keadaan rumahnya sekarang. Ia adalah tempat untuk pemabuk dan bangsawan mabuk yang telah hilang rasa tanggungjawab. Tetapi sebelum dia pergi, Penelope muncul dan menjemputnya untuk tinggal, memerintahkan pembantu lamanya untuk melayannya. Pada waktu malam, semasa pembantu itu memandikan Odysseus, dia mengenali parut pada kakinya. Dengan serta-merta dia memanggilnya dengan namanya dan dia mencekik leher wanita itu sehingga mati. Sementara itu, Penelope mengalami keruntuhan mental apabila berfikir bahawa dia hanya mempunyai beberapa hari lagi kebebasan dan akhirnya memusnahkan alat tenun itu. Hari-hari berlalu dengan pantas. Telemachus kembali dengan tangan kosong, mengesahkan ketidakupayaaannya untuk sebarang tugas. Penelope memberi amaran kepadanya bahawa dia mesti pergi atau nyawanya dalam bahaya. Pada saat itu, Antinous muncul dengan lamaran perkahwinan rasmi dan nampaknya Penelope mungkin menerimanya. Selain itu, Telemachus meninggalkan istana. Antinous memerintahkan orang-orangnya untuk menangkapnya, tetapi dia sudah pun hilang dan bertemu dengan Eumaeus untuk meminta bantuan bagi melarikan diri. Eumaeus adalah satu-satunya yang mempunyai bot yang dalam keadaan baik. Seketika, Telemachus dan bapaknya bertentang mata, tetapi mereka tidak berjaya mengenali antara satu sama lain. Di villa, kawan-kawan Telemachus diseksa untuk mendapatkan maklumat. Eurymachus mengikut perintah Antinous mengetuai pencarian dengan anjing pemburu untuk mencari pemuda itu.
Tidak sadar akan bahaya yang mengintainya, Telemachus bersedia untuk menerima dengan naif dua lelaki yang muncul mencarinya apabila Odysseus menumbuknya sehingga pengsan. Lelaki itu menyerang apabila melihat perkara ini, dan Odysseus terpaksa membunuh mereka untuk melindungi nyawa anaknya. Sebelum yang lain sampai, mereka semua melarikan diri ke hutan dan menyeberangi air terjun untuk mengelirukan anjing-anjing itu. Kembali di bandar, Antinous menemui Penelope yang sedang memusnahkan alat tenun itu. Amaran beliau tegas, jika dia tidak bersetuju untuk mengawininya, anaknya akan membayar dengan nyawanya. Keesokan paginya, Penelope memanggil semua peminang dan mengumumkan kepada mereka bahawa bukan dia yang akan membuat keputusan, Tuhan-Tuhan yang akan memilih untuknya. Dia mengambil busur suaminya dan meletakkan 20 keping angka di atas batu. Dia mengisytiharkan bahawa lelaki yang berjaya memanah melalui 20 angka berongga tanpa meruntuhkan mana-mana daripadanya akan menjadi pewaris takhta yang layak. Ujian bermula dan ramai lelaki itu tidak mampu menarik busur itu, apatah lagi membidik dengan tepat. Untuk mengejutkan semua orang, Odysseus muncul dan memohon kebenaran daripada ratu untuk mencubanya. Penelope bersetuju dia mengambil busur itu dan kerana mengetahui rahsianya, dia memanaskan rangkai itu dengan api di dewan itu sebelum memasang tali tanpa kesukaran, satu teknik yang hanya diketahui oleh pemilik senjata itu. Tanpa ragu-ragu, Odysseus mengambil anak panah dan memanah. Anak panah itu terbang menembusi udara, melintasi semua angka tanpa menjatuhkan mana-mana daripadanya, sekaligus membuktikan bahawa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan-Tuhan untuk menjadi raja. Walau bagaimanapun, ujian ini tidak meyakinkan yang lain, yang menuntut pemergiannya. Jelas sekali bahawa tidak kira siapa yang dipilih oleh Penelope, yang lain akan menyerangnya kerana mereka semua percaya mereka layak mendapat takhta. Sebelum mereka dapat menyerangnya, Odysseus mengambil tabung anak panah dan bersedia untuk pertempuran, melepaskan anak panah tepat ke jantung lawannya. Dia menjerit kepada Telemachus supaya menyelamatkan ibunya, tetapi dia yang akhirnya nekat untuk menjadi berguna tetap tinggal untuk berjuang bersama bapanya. Sementara Odysseus melumpuhkan semua orang yang hadir dengan pedang di tangan, Antinous menyerah diri dan memohon belas kasihan daripada baginda. Penelope sedia untuk mengampuninya, tetapi Telemachus enggan dan membunuhnya di hadapan semua orang. Selepas menghapuskan semua pengkhianat, dia membiarkan bapanya mendapatkan semula takhta sementara dia berlayar ke laut, berjanji untuk kembali sebagai lelaki yang layak mewarisi kerajaan itu apabila tiba masanya. Dan begitulah berakhirnya filem hebat ini. Langgan, aktifkan pemberitahuan dan terima kasih kerana menonton.